Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh. Subhana min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. بالهدى ودين الحق. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengikalkan kita di atas bumi Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus kita dapat memperbaiki apa-apa yang kurang pada diri kita, baik amal ibadah kita, baik tingkah laku kita, dan cepat lagi lah kita melakukan permohonan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumaat yang baru tadi, kita kehilangan seorang tuan guru, iaitulah Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Liman daripada Kelantan. Hilanglah sebutir mutiara, dan dia di dalam ingatan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rahmat-Nya kepada Tuan Guru. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membicarakan kitab iman kita, marilah sama-sama kita dengar pesan kepada Allah Subhanahu wa taala yang saya akan bacakan sekejap lagi, iaitu ayat yang ke-28 dan 29 daripada surah An-Nahl. Ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim wa alqaw as-salama ma kunna na'malu min su' bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha wa labi'sa maswal mutakabbirin. Sadaqallahul azim. Itulah dua ayat ya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat tersebut kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perutusannya Jibril alaihi salam, dan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus kita telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu pesan daripada pencipta kita. Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan kita. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Allah memberitahu dalam ayat yang lain, Allah ni wallahu, dan bermula Allah khalaqakum, menjadikan kami. Kemudian summa yatawaffakum, Allah jugalah yang mewafatkan kita. Cuma Allah nak membagi-bagikan tugas, Allah bagi kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita. Sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya baca yang bermaksudnya iaitu mereka yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka menganiayai diri sendiri. Orang ni orang zalim, bila Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa dia dengan kekufurannya, dengan keingkarannya, dia zalim pada diri dia sendiri, bukan dia zalim orang lain. Zalim pada diri dia ni termasuklah dia tak solat. Itu zalim diri sendiri tu. Kalau ada harta dia tak keluar zakat. Kalau ada lebih melepas ruah, ada tenaga dia tak pergi haji. Dia pergi ke Indonesia boleh, dia pergi ke Amerika boleh,
dia pergi ke negara-negara lain selain daripada mengunjung ke Mekah Al-Mukarramah, dia tak pergi. Dia pergi negara lain. Dia pergi ke Thailand, Bangkok ataupun sebagai dan semacam dan seumpamanya lah. Jadi dia tak pergi ke situ. Duit banyak, bukan tak banyak. Jadi orang ni Allah anggap zalim diri dia sendiri. Bukan zalim kepada orang lain, dia tak zalim kepada kita, dia tak zalim kepada Allah. Allah tak boleh kita nak menzalimi dia. Lalu mereka tunduk menyerah ketika melihat azab saling berkata di dalam keadaan tidak mampu melawan lagi. Dia kata apa? Kami tiada melakukan sesuatu kejahatan. Dia kata, ya Allah, aku tak melakukan kejahatan apa-apa. Dia kata, mereka menjawab, Allah tak jawab. Allah bagi mereka ya. Bahkan kamu ada melakukannya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Jangan bohong. Ada duit atau keluar zakat, ada tenaga, ada dekat surau, ada dekat surau berjemaah, contoh macam tu lah, lebih kurang. Tapi kita ni dah bagi tahu dalam keadaan kita ni tak melawan. Kita kata kami tidak melakukan sesuatu kejahatan. Mudah kita. Dia boleh lagi nak lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir ayat Allah kata, sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang telah kamu kerjakan. Allah tahu. Inna Allaha alimun bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya Allah alimun, Maha mengetahui bima kuntum, dengan barang yang kamu semua ta'malun, kerjakan. Allah tahu. Jangan kamu berbohong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang seterusnya Allah kata fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha falabisa samatul mutakabbirin. Oleh itu masuklah ke pintu neraka, tinggal kekal kamu di dalamnya. Maka sesungguhnya neraka itu seburuk-buruk tempat bagi orang yang sombong dan bertakabur. Muslimin dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini Allah turun untuk kita semua, untuk saya yang membaca dan juga tuan yang ada di hadapan saya pada malam ini. Ini ayat Al-Quran untuk semua. Sebab itu di dalam ayat Al-Quran Allah kadang-kadang dia menyeru seluruh manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dia sebut semua, udkhulu bis-silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Jangan celup segera, seperti pepatah Melayu kata, sekiranya celup perkasa, jangan sampai biar sampai ke pakarangan. Celup sungguh-sungguh. Kalau tempayar tu tiga kaki tu biar sampai ke dasar. Biarlah nak masam semua satu lengan pun. Sekiranya celup perkasa, biar sampailah ke pakarangan. Jangan celup segera ya. Jangan duk hulu galak, jangan duk hulu kayu. Celup dengan tangan, gagal ambil. Barulah sempurna. Begitulah. Begitu juga lah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bagi tahu kita supaya masuk ke dalam Islam ini keseluruhan. Seluruh macam mana terima apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jangan ada pilihan. Sebab Allah bagi tahu pada khulu abwaaba, masuklah kamu mana-mana pintu jahannam, neraka jahannam. Khalidina fiha, di dalam keadaan kamu kekal di dalamnya. Di dalam neraka jahannam kekal. Kekal ni bukan kekal selama-lamanya juga pun. Kalau kekal, kalau katalah kita ni kena hukum, kena 10 hari lah. Contohnya 10 hari. Jadi kena hari 10 hari dia tahu dia tak ada potongan macam dia di atas dunia ini ada potongan. Kalau berkelakuan baik maka 3 tahun dia jadi 2 tahun setengah. Tapi neraka Allah dia tak ada diskaun. Dia habis bersih daripada dosa tu barulah diangkat.
Kalau selagi tak bersih, kalau kata dosa dia kena bakar 10 hari, maka 10 hari dia kena bakar. Sebab selagi tak bersih daripada dosa, maka dia tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam syurga. Duduk dalam neraka lah. 10 hari ni lama tuan-tuan. Kalau 10 hari atas dunia ni dia 10 hari di akhirat ni lama. Sebab Allah bagi tahu sehari di dalam neraka ni, di akhirat ni sama dengan 1000 tahun. Sama dengan 1000 tahun. Kena ingat, kalau kena 10 hari 10,000 tahun. Ingat, marilah sama-sama kita mengambil iktibar dengan ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita. Di dalam ayat yang lain Allah sebut ya ayyuhallazina amanu. Bila sebut ya ayyuhallazina amanu ni, lepas tu dia sebut wa amilus solihat pula ini jadi orang yang baik-baik, dan dia bagi tahu pun benda-benda yang baik. Dia bila sebut ya ayyuhallazina amanu, udkhulu, masuklah kamu fisil mikafah, dalam Islam apa semua. Dia sayang tu surat semua tu. Kalau sebut ayyuhan ya ayyuhan ni semua sekali. Lepas tu dia sebut ya ayyuhallazina kafaru, wahai orang-orang yang ingkar, wa kadzabu bi ayatina, dan juga mendustakan dengan ayat-ayat keterangan kami, mendustakan dengan Al-Quran. Ulaika ashabun nar, kamu ni ahli neraka. Jadi dia bagi ingat kepada kita juga, kalau kita ada janji nak masuk neraka pun boleh. Kita rancang daripada awal lagi untuk nak masuk neraka. Kalau kita nak ke syurga, maka kita kena rancang. Rancang macam mana? Kena mengikut seruan Allah, iaitulah amanu, kena beriman. Satu, wa amilus solihat, dan juga beramal soleh. Dia kena ada dua tu. Tak ada amanu saja, tak ada wa amilus solihat, tak jadi. Buat wa amilus solihat, buat baik saja, tak beriman, tak boleh juga. Kafir surau ni si dolar tu pasal, tapi dia tak beriman, buat amal baik, tak jadi juga. Dia kena amanu, lepas tu wa amilus solihat, beriman dengan apa-apa yang Allah suruh beriman, lepas tu wa amilus solihat, buat yang baik, baru jadi. Kalau tak ada sembahyang contoh, dalam hukum Islam tak ada sembahyang, kita sedekah bukan main hebat, puasa pun hebat, pergi haji pun kerat juga, kejap-kejap umrah, lepas umrah, tapi sembahyang tu tak jadi, habis. Sebab sembahyang ini satu benda yang penting. Nak tahu orang tu kumpul dengan Allah ataupun beriman, tengok kepada solat dia. Kalau dia tak solat, kompong, dia ni orang yang lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya baca tadi, kita ambil panduan, iaitulah ayat yang 28 dan juga 29 dalam surah An-Nahl, juzuk yang ke-14. Juzuk yang ke-14, dekat-dekat tengah tu. Ayat dia, surah yang ke-16 dalam Al-Quran, dalam bilangan surah selepas surah Fatihah yang pertama, masuk Al-Baqarah apa semua ni, sampai ke bila 16. Surah yang ke-16 jumpa surah An-Nahl. Jadi kita bakal ambil iktibar daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita. Mudah-mudahan ayat yang saya baca, dua ayat tadi, 28 dan 29 daripada surah An-Nahl ini menjadi iktibar dan juga menjadi pembimbing pada kita buat selama-lamanya. Jadi itulah sebagai mukadimah pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat
kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita sebelum Allah mematikan kita. Kerana kematian ini akan berlaku kepada kita bila-bila masa saja. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini marilah sama-sama kita mengikuti perkara yang keenam di dalam rukun iman, iaitu qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya akidah ini akan mencabut, membuangkan segala perasaan takut dan gerun daripada hati yang berisi penuh dengan akidah ini. Akidah inilah yang akan menolak tuannya untuk berjihad melawan para kafirin dan zalimin dengan tidak merasa gerun sedikit pun kepada usul serangan mereka. Kenapa ia harus gerun kepada mereka sedangkan Allah penciptanya dan pencipta mereka telah menjamin akan menyempurnakan rezeki dan ajalnya? Kenapa ia harus takut sedangkan ia yakin bahawa bila telah ditakdirkan maka takdir itu tetap berlaku, dan bila tidak ditakdirkan maka sesuatu tidak akan berlaku. Alangkah tepatnya rangkap syair ini. Jadi ini adalah daripada syair orang Arab yang diterjemahkan pada sesungguhnya akidah akan menjauhkan segala perasaan takut dan gerun daripada hati manusia yang berisi penuh dengan akidah ini. Inilah yang menolakkan akidah apa? Akidah kita berpegang kepada qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada benda ni, maka kita tidak akan gerun bila kita menghadapi musuh ataupun lawan kepada orang yang menyerang kita, orang yang menyerang agama kita, kita tak lawan. Kenapa? Bila kita sudah ada yakin dan beriman kepada qada dan qadar daripada Allah, maka kita akan tetap lawan. Sebab apa? Kematian ini sebenarnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita berpegang, tengok Khalid bin Walid berpegang, minta nak mati syahid, di badan dia tak ada satu inci pun, mata kena pedang, luka baru saja, tapi dia tak mati syahid di badan perang. Dia mati sakit. Juga Sayyidina Abu Bakar pun dia pegang, tapi tak mati syahid dia. Mata syahid di medan perang. Semua orang nak minta syahid di medan perang. Zaman Nabi dulu berapa ramai. Bapa saudara Sri Sayyidina Hamzah, kan, mana dibelah dada oleh Abu Sufyan dengan isterinya, ditariknya jatuh di punya-punyanya. Setelah itu Abu Sufyan dan juga isterinya memeluk Islam. Nabi hilang dendam. Kenapa? Itu adalah takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Bapa saudaranya telah terkorban di dalam medan perang. Itu adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai pencipta kita. Dan mereka juga musuh kita, Allah yang cipta dia. Kita kena ingat, kita ni Allah cipta. Bila ada orang hina Islam, kita lawan. Kita ingat dia pun Allah cipta, dia sama je dengan aku. Maka kita kena yakin telah menjamin akan menyempurnakan rezeki dan ajar kita. Rezeki pun Allah menyempurnakan, dan ajar kita pun Allah yang mengetahui. Tidak ada siapa dia akan mengetahui ajarnya dulu di mana. Inna Allah indahu ilmus sa'ah. Kalau tuan-tuan baca di dalam surah Al-Luqman, ayat yang ke-34, ayat yang terakhir. Inna Allah indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah dia mengetahui tentang bila berlakunya kiamat. Wa yunzilul ghaitha, dan Allah ni menurunkan hujan.
Tak ada siapa boleh cipta hujan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kalau kita duk bawa naik air garam, air apa nak buat hujan, kalau Allah tak izin tak akan jadi. Tetapi sekiranya kita berikhtiar, insya-Allah Allah akan izin. Tapi bukan usaha kita sebenarnya, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Allah tahu apa yang ada di dalam rahim para isteri-isteri kita, para perempuan-perempuan kita. Allah yang tahu anak lelaki ke anak perempuan ke. Bila pergi scan, tengok anak lelaki kita, perempuan anak lelaki, sekali lahir anak perempuan. Ini kena pada orang perempuan lah. Orang perempuan dia tahulah macam mana. Sebab Allah sebut rahim. Sebab itu orang perempuan dia sayang ke anak dia lebih pada pok. Pok dia bagi tempat anak dia, mok jangan main lebih. Sebab apa? Dia mengandung penang. Dan Tuhan yang mencipta kita, dia tahu banyak nama fil arham. Allah tahu apa yang ada di dalam rahim para isteri kita. Wa ma tadri nafsu ma taksibu ghadan. Kamu tidak akan mengetahui besok apa yang kamu akan lakukan. Apa yang akan berlakukan pada kita besok, kita tak tahu. Sama ada kita ni boleh bergerak lagi ke, ataupun di sebaliknya. Sama ada kita ni duduk di dalam ruang hospital ataupun masih bergerak di rumah. Ataupun malam ni orang cabut nyawa, besok orang tak sembuh dah, mamak ke dah. Apa dia? Jenazah. Dia pergi. Ataupun mayat. Dah dia jadi mayat. Wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Dan kamu tidak akan tahu di mana bumi yang kamu akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita kena faham. Allah dah bagi tahu banyak di dalam Al-Quran ini tentang kehidupan kita. Sama ada kita ni beriman kepada Allah ataupun kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bagi tahu. Kalau nak ikut orang beriman, ikut yang macam ni. Kalau tak nak ikut orang yang tak beriman, ikut macam ni. Akibatnya yang tak beriman macam ni, yang beriman macam ni. Jadi pilih. Allah bagi dua jalan. Wa hadainahun najdain. Kami tunjuk adakan kamu ni dua jalan, dua lorong. Pilihlah. Sama ada nak lorong kiri ataupun lorong kanan. Dia tak boleh dua-dua lorong kita nak sapu bersih, tak boleh. Macam permainan bola. Memang dalam permainan bola ada skrin. Tetapi orang tak nak skrin. Dapat satu mata, nak menang. Maka bila nak menang, dia satu lagi kena kalah. Kalah itulah lorong kiri. Yang menang dapat lorong kanan. Dan kalau main bola dapat markah 3 mata pada pasukan itu. Kalau yang kalah dapat kosong, tak ada apa-apa mata. Tak ada markah apa. Maka kena melawan balik. Macam itulah. Begitulah juga Allah Subhanahu wa ta'ala dia menyediakan di akhirat nanti dua tempat. Satu tempat yang paling nikmat, yang tidak ada di dunia ini. Tak sempurna mana-mana bandar di dunia ini tidak ada nikmat seperti mana nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan di surga nanti. Kerana 99 nikmat dia ada di surga. Hanya di dunia ni, baik Amerika ke, di England ke, di mana ke, pergi Dubai ke, pergi Yaman ke, dia pergi ke Mekah ke, pergi mana ke, satu nikmat aja tu yang Allah bagi seluruh dunia. Satu. 99 lagi Allah sediakan untuk akhirat. Maka kena ambillah akhirat kita sebaik mungkin. Ya, kita usahakan sedaya upaya kita, hendaklah kita cari nikmat yang Allah simpan di atas permukaan
akhirat besok 99 nikmat. Berbandingkan permukaan dunia hari ini satu nikmat aja. Begitu juga azab. Azab ni Allah turunkan di dunia ni satu saja. Oh, kita rasa azab dah. Pernah dah kita kalau penuh macam banjir di Kelantan baru ni. Pelik tu. Daripada tahun 67 ada orang cerita kat saya tu, rumah dia tak penuh naik banjir. Tahun ni dia kata lepas hapus meter literik tu yang dulu kat dinding tu, dia hapus kepala meter tu, lepas lagi. Cuma dia kata dia ni nasib baik, rumah dengan tangga yang ada. Ada yang orang tinggal tangga, ada yang dengan tangga-tangga tak ada. Itu sikit, barulah 1% baru Allah bagi. Bukannya banyak. Kesilapan kita tu tak sana kira lah. Total lah tepi dulu tak soal benda-benda tu. Silap kita tu, keingkaran kita dengan Allah tu biar dulu. Allah bagi banjir baru ni, Allah tak tenggelam lagi. Dah daripada tahun 67 tak tenggelam, tahun 2014 hujung tahun tenggelam. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nak uji kita beriman kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling sedih sekali, orang yang tak kena banjir dia pergi berhubung minta bantuan banjir. Ini berlaku dekat kampung saya. Masya Allah. Saya cakap dengan dia, malu sikit ke diri sendiri lah. Awak depan tangga pun tak ada air. Dia dah pergi naik si orang minta bantuan banjir lagi. Subhanallah. Ada pencin pula kawan tu. Pencin pun ada. Pencin jengku pula tu. Dia pergi berhubung bantuan banjir. Kalau orang kena banjir tu, duduk belakang, dia duduk depan. Na'udzubillah, jangan berlaku kepada kita lah. Dah kita tak kena, tak ada minta kan, malu lah kan. Malu tak? Malu. Bila kita tak kena banjir, dia pergi minta bantuan banjir, buat apa? Biarlah orang kena banjir tu. Ada rumah yang saya pergi tu, pokok getah dengan dinding rumah dia sama. Dia cat di lumpuan tu. Saya tengok pokok getah sebelah rumah dia tu, dengan rumah dia sama. Allah cat. Rumah dengan batang getah ni sama. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang engkar. Bila engkar, Allah Subhanahu wa ta'ala tak ragu-ragu, tak sejak silu dengan kita, dia akan lakukan apa yang dia kehendaki. Kerana perbuatan kita sendiri juga yang membuat kesilapan, maka terimalah pembalasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahawa bila telah ditakdirkan, maka takdir itu akan tetap berlaku. Bila Allah takdirkan kepada kita, maka tetap dia berlaku. Tak boleh tidak. Dan bila tidak ditakdirkan, maka sesuatu tidak akan berlaku. Alangkah tepatnya rangkaian. Bila Allah tetap berlaku, tak tetap tak berlaku. Jadi kita kena percaya kita hubung. Kalau rencangan televisi daripada rencangan kemahmi, kena kejap di dalam hati kita ni, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetapkan sesuatu. Maka kalau dia tetap kepada kita berlaku, maka berlaku. Cuma ada lagi, boleh ada lagi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekiranya musibah buruk ni janganlah berlaku kepada kita, pada orang lain dan juga kawan-kawan kita lah. Jangan kata, jangan kena ya Allah pada aku, kawan aku lantak dia lah. Tak boleh. Sebab kawan kita boleh kena, kita tak apalah. Ya Allah, lepaslah bala ini daripada aku, kawan aku lantak dia lah. Tak boleh itu. Benda itu semua sekali. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekiranya ada ketetapan, mungkin tahun depan, ini contohlah, mungkin tahun depan ni kita akan kena bala. Maka kita beramai-ramai tahun ni, tapi kita tak tahu Allah tetap meninggalnya, kita tak tahu. Sebab Allah tak bagi tahu kita. Contohnya kalau tahun depan ni kita nak kena bala, maka kita beramai-ramai kalau kita tahu, mohon dengan Allah, maka Allah boleh tarik balik. Begitu juga dengan kita. Kalau kita banyak dosa, kena minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak minta
campur harap pengampunan daripada Allah, kita tak minta, Allah tak akan bagi kita sama sekali. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa yang beriman pada Allah akan merasai satu nikmat yang tidak sama dengan nikmat kebendaan di dunia ini, iaitulah nikmat puas hati dan rela pada sesuatu keadaan. Orang jiwa yang beriman pada Allah, ketetapan Allah ni, akan merasai satu nikmat yang tidak sama dengan nikmat kebendaan. Nikmat kebendaan ni tak sama. Kalau kita ada harta banyak, kita nak lagi banyak. Kita banyak, nak banyak lagi, banyak, nak banyak lagi. Kita tengok hari ni lah, kepada orang-orang yang terhormat, jutawan, beliau dia duduk sungguh-sungguh, sampai tak balik rumah dekat pejabat, cari apa? Cari duit. Tetapi bila kita beriman pada qadar Allah, kerana jiwa itu yakin bahawa segala takdir itu berlaku dengan kehendak Allah, musyiah dan tadbirnya dan segala kejadian yang berlaku adalah terjadi dengan sebab hikmah Allah dan iradahnya, dengan kehendaknya. Allah mengetahui sedang mereka tidak mengetahui. Firman Allah Ta'ala, wa asa an takrahu syai'an huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang bermaksud, dan boleh jadi kamu benci pada sesuatu sedang ia adalah kebaikan bagi kamu. Kadang-kadang satu benda yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada kita, kita kata tak boleh lagu ni, tapi itu sebenarnya baik untuk kita. Sebab apa? Contoh, Allah bagi kemarau, bagi kemarau. Jadi kemarau kiri sungguh kan, pakak-pakak mengeluh hati. Satu pinggiran putera dia mengeluh hati kerana panas sangat. Ni Allah bagi panas. Itu takdir Allah. Maka kita ramai-ramai mengajak, marilah kita pakak mohon dengan Allah, dengan solat minta hujan. Maka orang tak pernah solat pun, dia pakak pergi nak solat kerana apa? Nak suruh Allah turun hujan, panas sangat. Itu baik bagi kita tu sebenarnya. Allah bagi panas tu kerana apa? Dengan panas itu kita boleh kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana keinsafan kita datang. Rupanya ada hikmah sebalik jadi terjadinya musim panas. Begitu juga musim banjir. Dah banjir-banjir, pakak sembahyang, pakak buat baik apa semua, maka Allah bagi pahala di sebalik itu. Kita tak boleh ni merana lah kita nampak benda kemarau ni buruk bagi kita, sebenarnya baik apa? Mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama mana Allah bagi tenang aja, bagi hujan panas kita tak ingat. Bila Allah bagi kemarau, siap air pun jatuh, ambil pakai botol aja, nak berok kencing rumah pun dah kena tunjuk, anak kita, awak jangan kerak-kerak kencing sangat, ni air nak berubah. Maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kan? Allah bagi itu sebenarnya kemarau tu memang buruklah bagi kita. Begitu juga Allah bagi kita kaya. Allah bagi kita baik, kaya. Dengan kekayaan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa nak bersedekah, lupa nak berzakat. Kadang-kadang nak kira duit ya. Tak boleh nak pergi ke surau. Duit banyak, kaya. Sebab Allah ni, dia dah marah di dalam Al-Quran, orang kaya. Wailul likulli humazatin lumazah. Celaka bagi pengumpat dan pengkeji. Juga allazi jama'a malan wa addada. Mereka juga celaka mereka yang menyimpan harta dan juga duk kira-kira. Hari ni kira. Hari ni masuk berapa ringgit? Berapa ratus ringgit? Berapa ribu ringgit? Berapa ratus ribu? Duk kira ya. Allazi jama'a malan wa addada. Mereka ni duk simpan harta dan duduk kira.
kira je. Yahsabu anna malahu akhlada. Allah kata dia mengira dia akan kekal atas dunia ni dengan kerana ada duit banyak. Lepas tu kita tengok pula, orang kaya pun mati tinggal harta tu jadi hak siapa? Orang hidup. Kalau ada anak dapatkan anak, kalau tak ada anak dapatkan anak saudara, tak ada anak saudara sepupu sepapak, tak ada duk baitul mal. Dia dapat apa? Tak dapat apa, tak baik bagi dia. Allah bagi kekayaan dah, tapi dia dah lupa kira aja. Orang azan pun tak kira dah. Allah Akbar, Allah Akbar. Lepas tu sampai hayya 'alas solat, marilah solat. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Dia tak kira dah. Duduk tonton video ni lah. Dia kira dia kekal. Sebenarnya kita tidak kekal. Jadi Allah beritahu dan boleh jadi kamu benci pada sesuatu sedang ia adalah kebaikan bagi kamu, dan boleh jadi kamu kasih pada sesuatu sedang ia adalah kejahatan bagi kamu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Allah tahu bila dia turun sesuatu benda yang kita benci kepada dia, itu menjadi kebaikan bagi kita. Baik macam mana? Kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada jalan balik dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala sengaja dia bagi. Kadang-kadang benda baik, tapi sebenarnya benda tu menjadi keburukan pada diri kita. Dia jadi datang benda buruk, sebenarnya itu datangkan kebaikan kepada kita. Kadang-kadang kita bersabar dengan bala Allah, dia mendapat pahala lagi. Dan dengan Allah bagi harta, kita tu mengira betul, tak peduli dah, hanya anak salah, hanya anak falah, pergi jalan. Aku kira duit aku. Dia tak peduli dah dengan zakat ke, dengan sedekah ke, dengan apa ke, dia jadi berikut pula dah. Maka itu tak baik. Dan tak keluar zakat, dah itu berdosa dah. Tak sedekah tak apa dah. Mari tu seorang ni tak berapa dalam peti pun tak apa. Ini bukan teknik untuk nak peti duit tu bukan untuk teknik nak datang nak masuk ke seorang ni. Tak ada. Cuma kalau bagi dapat pada, tak bagi orang bagi tak hidup masih itu aja. Kan? Kalau nak bagi dapat bagi, orang bagi pada. Itu saya katalah. Maka jiwa yang beriman pada qadar Allah itu mengetahui bahawa Tuhan yang mentakdirkan baik dan jahat kepadanya itu adalah Tuhan yang bijaksana lagi kasih dan belas. Lalu dia tidak sombong dengan sebab mendapat sesuatu nikmat, dan tidak pula berdesak dengan sebab tertimpa suatu bencana. Dengan demikian ia bersyukur ketika kesenangan dan bersabar ketika kesusahan. Dia nak uji kita dengan kesenangan, mana kita bersyukur dengan kesenangan. Bila Allah bagi bencana, maka kita kena sabar dengan bencana dan juga kesusahan. Kalau dua itu adalah kebaikan baginya. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ijaban lil mu'min inna amrahu kulluhu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa al mu'min. Inna asabathu syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharrahu sabara fakana khairan lah. Yang bermaksud heran bagi urusan seorang mukmin. Sesungguhnya segala urusan adalah baik baginya. Kebaikan itu hanya bagi orang-orang mukmin saja, tidak kepada yang lain. Itulah jika ia beroleh kesenangan, ia bersyukur, maka menjadi kebaikan baginya. Dan jika tertimpa ke atasnya kesusahan, dia bersabar, maka menjadi kebaikan juga baginya. Dikeluarkan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Imam Ahmad. Orang mukmin adalah orang yang manakala ditimpa musibah, ia yakin bahawa itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya baca di dalam salat maghrib tadi, allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam surah
Al-Baqarah Allah kata allazina idza asabatuhum musibah, mereka-mereka yang apabila ditimpa satu-satu kecelakaan, musibahnya kecelakaan, kata apa? Qalu inna lillahi, kata mereka itu yang kena musibah tadi, inna lillahi, aku bagi Allah, wa inna, dan aku juga ilaihi, kepadanya, kepada Allah aku akan dikembalikan. Jadi dia dapat pahala. Jadi orang sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukan untuk orang mati saja, ditipu musibah. Masuk-masuk sini tersadar ada cermin rupa-rupanya, kita tak sadar, tengok telangga tu berdebu, gigi tak patah, hidup tak penyek, cuma dekat sakit lah dahi tu. Kita pun sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dah sebutnya sebab orang lain tak nampak kita seorang-seorang jatuh kita ke situ, kita tak berasa ada cermin. Dan ni ada lambat, dulu ada pun lambat, sebab ada dah pun orang telangga cermin tu. Saya sendiri pun saya nak bercakap pusing-pusing bang sikit, kena juga. Kena kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kata orang sebenarnya ni orang kira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, orang mati je. Orang mati tu mati, kata juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi musibah ni apa-apa kecelakaan yang menimpa diri kita, jatuh motor kena si dolar tu kena langgar motor, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata dia belum mati lagi, boleh bawa ke hospital. Orang ni dia kata begitu. Sebenarnya Allah dah beritahu. Saya baca tadi, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah dia diselawat oleh Allah. Kata dia, Allah mensejahterakan dia. Wa ulaika humul muhtadun, itulah orang yang dapat petunjuk daripada Allah. Jangan kira mati aja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni. Lalu ia bertenang hati, dia kena musibah, dia bertenang hati dan merasa dia redha dengan musibah itu. Dia kata betul Allah Taala, kerana musibah ini memberi peringatan kepada aku. Jadi dia disahikan bertadab dengan Tuhan itu. Dia pun dengar rendah hati, kerana Allah memberi jalan kepada dia. Dia merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia tidak membantainya, dia tak membantah Allah lagi macam mana. Tapi kemungkinan kita semua ni tidak begitulah. Saya sendiri pun rasa-rasa yang payah juga baca ni boleh ni. Tuan-tuan pun boleh dengar saya baca ni. Tapi takut kena musibah, kita kata awak tak apalah, tak kena. Ni saya ni kena ni. Saya ni, anak saya yang mati, bukan anak awak. Kita kata sabarlah. Aku ni seorang anak jantan tu. Tak lagu mana budak ni boleh gitu. Selalunya naik motor tak laju, hari ni laju, mati dia. Padahal selalu pun laju juga dah. Tapi dah dia sayangkan anak dia, dia kata selalu tak laju. Kau macam mana hari ni, dia kalau kabur ke mana tak tahu. Dia pergi ropoh, dia beda tu habis. Ropoh dia beda dengan dia berjalan habis. Anak dia memanglah kaki rel dia, mak rumpik dah orang panggil, tapi dia tak mengaku lah anak dia begitu. Maka dia tak dapat nak sabar. Dia kata awak tak apalah, saya anak jantan tu seorang ya, saya sedih sangat ni dulu tu. Itulah anak jantan saya seorang, lain semua perempuan, bukan boleh harap apa. Perempuan pun boleh harap juga, boleh masak nasi kita zaman tua. Anak jantan ni boleh nasi bungkus je ya. Anak jantan, kau nak makan apa? Aku nak makan nasi ni, terus saya nak pergi bungkus. Bungkus balik dia. Kalau anak perempuan dia tunggu je ayah, kita mau masak nasi bungkus special hari ni, dia masak juga. Bagus. Kalau kita tua ni bagus anak perempuan. Betul tak? Boleh kata betul tak saya kata?
saya pun akui kalau anak perempuan ni dia tak berukut lah dengan kita. Kecuali dia ada kat kedai, dia telefon ayah nak makan apa, nak makan sup, tak puasa lagi saya buat, saya duduk kat kedai. Kalau dia duduk rumah dia tak tahu kat kedai, dia masak itu apa yang ada rumah. Itu anak perempuan. Dua-duanya bagus. Anak lelaki pun bagus, anak perempuan pun bagus. Biarlah kita ramai kedua-duanya. Orang yang mengharapkan pahala daripada timpaan atau akibat musibah itu dan dia redha dan bersabar, dia mengharapkan akan pahala bila Allah timpakan dia sesuatu bencana, dia mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka lalu dia redha dengan apa yang Allah takdirkan dan juga bersabar di atas musibah yang berlaku. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddan nasi bala'an al-anbiya summa al-amsal fal-amsal yabtali al-rajulu ala hasiba dinih fa inna kana fi dinihi salabatan ubtaliya ala qadri dhalik wa in kana fi rikmatan huna alayhi fama yazalul bala birajulin hatta yada'ahu wa yamshi 'ala al-ardi wa laysa 'alayhi khati'atu, muttafaqun 'alayh. Maksudnya manusia yang paling banyak menempuhi bala atau ujian dengan para nabi yang paling banyak dapat ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah masalah kejar lagi lah, kita bahagi hadisnya. Maksudnya manusia yang paling banyak menempuhi bala, yang bala yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang paling banyak sekali kepada manusia ni, dia ini adalah para anbiya, ini nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang seumpama dengannya orang-orang alim, para waliullah, ini orang-orang yang ada ilmu ni banyak dijumpa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang seumpamanya diuji seorang lelaki itu menurut kekuatan dan kelemahan agamanya. Jika pegangannya kepada agama yang kuat, diuji mengikut kadar kekuatan itu. Sebaliknya jika pegangan kepada agama yang lemah, maka dia ringankan kepadanya ujian itu. Dan berkekalan bersama lelaki itu hingga ia membiarkan lelaki itu berjalan di bumi sedangkan padanya tidak ada sesuatu kesalahan pun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kita melainkan dengan sedaya upaya kita memberikan. Sekiranya agama kita ni tak kuat, maka Allah tidak akan uji benda-benda berat. Sebab apa? Yang paling berat para nabi ni Allah Subhanahu Wa Taala uji kerana dia ni utusan Allah. Allah bagi dia beban berat. Kalau kita ni setakat orang Maryam itu nabi ni, kalau mengikut nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergi berdakwah ke Taif, pergi sihat walafiat buat balik, darah mengalir daripada badan nabi di balik batu. Kita nak di setakat kata apalah ni, kalau nak jadi pendakwah pergi dekat masjid, di sini tak ada pendakwah. Politik tak ada dalam masjid, nak politik nak tengah padang. Orang kata begitu saja, dia tak balik batu lagi pun. Nak jadi pendakwah, duduk dalam masjid. Nak berpolitik, no, ceramah tengah padang. Orang kata begitu je baru. Kita. Tapi Nabi orang balik dengan batu pergi ke Taif. Ingat orang Taif ni terima dia, rupanya orang Taif pun rampak dia. Lalulah mereka kata, ya Muhammad, kau nak minta tolong aku tak? Kau nak buat apa? Nabi kata, aku nak angkat bukit ni, aku nak upah tak? Penduduk Taif ni. Nabi kata, jangan upah dia lagi, biarlah. Sekiranya aku dapat seorang, walaupun dia kanak-kanak, aku dah rasa cukup, okey dah aku ni. Lalu datang seorang budak daripada Taif juga, anak orang Taif ni beriman kepada dia. Lalu dia pun
mengucap subhanallah, syukur kepada Allah. Mak dia minta tadi walaupun kalau suruh mereka empat bukit ada tu habis. Mereka nak tolong dia empat. Cabut bukit empat tak perlu taif dia. Tapi Nabi kata tak payahlah. Biarlah. Hak mati generasi ini, generasi akan datang akan mengikut seruan aku. Betul. Hari ini penduduk Taif ni semuanya mengikut dengan Nabi Muhammad SAW, semuanya beriman. Macam itulah. Kuat pula tu. Kalau dia empah dia melekat habis dah Taif. Jadi macam mana umat Nabi Lut pergi ke laut mati, siapa pergi ke Jordan laut mati tu, pergi tengok kesan. Dia dijungkir oleh Jibril alaihi salam. Dia terbalik ke atas, dia turun ke bawah turun datang laut mati. Siapa yang pergi, saya dah pergi lagi lah, cuma saya dengar berita-berita yang ditulis oleh pencinta-pencinta ilmu ni. Di situlah termusnahnya umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut ni dia pelik sikit, dia tak duduk ke perempuan. Mak lelaki tu geram ke lelaki. Lelaki pun ada juga. Salah seorang daripadanya dah masuk surga mulut. Itu katanya begitulah. Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Hanya Allah saja yang maha mengetahui. Kita tahu pada dasarnya dia duduk di surga mulut tak seorang. Itu dia bagi orang Nabi Lut tu. Kalau betul lah dia. Kalau tak betul tu Allah a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Cuma kita mengikut apa yang dibicarakan di mahkamah rayuan baru ini, dikekalkan penjara 5 tahun kata saudara Anwar Ibrahim. Sudah bagi saudara dia nanti tadi Datuk Seri sebab dia benar kau ada lagi Datuk Seri. Rasa-rasa dia banyak orang diterima selalu tarik balik lain itu, tapi kali keseluruhan darjah kebesaran itu ditarik balik. Tapi dalam surat Al-Baqarah sebut saudara Anwar, saya pernah sebut saudara Anwar lah. Sebab di dalam surat Al-Baqarah pun dia sebut saudara Anwar. Boleh kan? Kau Datuk Seri lagi dia? Tak ada lah, 5 tahun dah. Nak pilih raya kecil pula. Maka kita akan buat pemilihan pula lah. Ini bukan kita politik ni. Sebab saya nak sebut-sebut yang bagi ingatan. Kita ada 2 tempat di Dun Cempaka. Hari Jumaat baru ni kosong kursi itu. Dan juga pada 10 hari bulan Februari yang lalu kosong Dun Parlimen Permata Paut Pulau Pinang. Kita pakai-pakai kempen lah bagi mana terkira mengikut kehendak masing-masing lah. Ni politik ni tak ada pasal awal pun itu tak kira lah. Dia nak cak mana kata bulan pada dia up to bulan. Ini tak boleh nak pasal-pasal. Jadi itulah serba sedikit rumusan yang telah dituliskan oleh pengarang kitab Iman, rukunnya hakikatnya dan pembatalannya oleh Dr. Muhammad Nabi Yazid. Jadi kita berhenti setakat itu dulu lah. Kerana jam kurang 5 minit 9. Jadi mungkin tuan-tuan pada malam ini nak balik awal sebab esok nak kerja subuh pula ni kadang kabut tuan-tuan. Saya pun bila ni pagi jemaah tak berani nak baca surah sejadah tu banyak-banyak. Surah sejadah baca lah, tapi surah Al-Insan tu tak boleh tu. Kena sejadah je 30 ayat ya. Al-Insan tak boleh baca kerana subuh 6.10. Budak sekolah 7.20. Pok dia akan kabut. Kalau kita baca Al-Insan pula 31. Allahu Akbar. Dia kata tak ada ayat lain kena baca. Dia mengeluh kan. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia mencabut bilang. Semua-semuanya lewat. Jadi kita ni walau macam mana pun kalau kabut untuk dunia ni kita marilah sama-sama kita lebihkan orang kita. Kita carilah jalan walau macam mana pun. Walaupun kita kerja 8 jam, maka kita cari sejam 2 jam untuk akhirat kita sudah memadai.
Jadi kerana akhirat ini Allah bagi tahu kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat lebih utama bagi kamu berbandingkan dengan yang awal ini yang di dunia. Tuan-tuan boleh cek dalam surah Al-Duha ayat yang keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu bagi kamu lebih utama, lebih penting berbandingkan minal ula daripada yang awal ini yang di dunia. Jadi marilah sama-sama kita menghitung diri kita semua, saya dan masuk tuan-tuan dan puan yang berada pada malam ini, muhasabah diri kita, apakah kita sudah cukup untuk kita pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kemenangan di akhirat nanti, ataupun di sebaliknya. Kalau tidak ada di sebaliknya, maka kita mengorbankanlah bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Sebab apa kita tidak tahu kalau mengikut ayat-ayat akhir surah Luqman tadi, kita tidak tahu besoknya kita dapat lagi ke tidak. Sama ada orang yang benci itu boleh pergi lagi tak minum teh, mau di janai ke kedai. Orang yang benci lagi boleh pergi tu pejabat. Takut-takut kita je orang tak panggil nama kita dah, orang panggil siapa? Jenazah. Awal-awal jenazah siapa? Jenazah Muhammad lah. Jenazah apa tu? Muhammad tu lah. Jenazah saja. Allah yarham. Allah yarham, Allah yarhamah. Jadi kita tidak tahu besok ni kita apa yang kita nak lakukan, kita pun tak tahu lagi. Kenapa? Di sisi Allah sajalah semua itu. Hidup kita, mati kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku dan juga sembahyangku dan juga ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati mati lillahi rabbil alamin, bagi Allah Tuhan sekalian alam. Jadi saya sudahi tazkirah saya, kuliah saya pada malam ini, setakat ini saja. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun sekiranya berlaku kesilapan. Kesilapan itu adalah kelemahan diri saya yang menyampaikan. Saya sudahi dengan kalimah aku qawli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya fawzal mustaghfirin wa ya najatul taibin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Qulna billahi rabbil alamin islam dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.